Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan untuk mengulang kaji tentang bab 2. Bab 2 iaitu tajuk pembentukan negeri-negeri Selat. Pembentukan negeri-negeri Selat. Jadi, dalam bab ini kita akan fokus kali ini kita akan fokus kepada subtopik 2.1 iaitu perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka, dan juga subtopik 2.2 iaitu perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Jadi, sebelum kita bermula, kita perlu ingat ada 3 negeri-negeri selat, iaitu yang pertama Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Iaitu Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Jadi sebelum kita melihat lebih dalam, kita perlu tahu latar belakang setiap negeri-negeri ini sebelum perluasan kuasa British. Jadi, latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum perluasan kuasa British. Kita perlu ingat ekspedisi ke timur adalah bagi meningkatkan kekayaan. Meningkatkan kekayaan British melalui perdagangan. Terdapat banyak persaingan untuk British. Selain British, ada Perancis, Belanda yang menyebabkan British memerlukan pertempatan untuk tempat yang untuk meluaskan lagi kuasa di alam Melayu. Pertempatan ni mempunyai dua kepentingan iaitu perdagangan dan juga dari sudut keselamatan. Jadi, kita lihat lokasi ketiga-tiga tempat ini dan juga kekuasaannya sebelum British datang. Yang pertama Pulau Pinang berada di atas sekali dan juga di bawah Kesultanan Kedah. Yang kedua ialah Melaka, iaitu di bawah Kesultanan Melayu Melaka, dan juga Singapura di bawah sekali berdekatan dengan Johor, iaitu di bawah Kesultanan Johor dan Riau. Para pelajar boleh lihat ketiga-tiga negeri ini, tempat ini merupakan tempat berdekatan dengan laut dan mempunyai pelabuhan. Sebab itu kita panggil negeri-negeri selat. Melaka terkenal dengan pelabuhannya hebat. Singapura mempunyai prospek pelabuhannya hebat. Begitu juga Pulau Pinang. Seterusnya, kita lihat Pulau Pinang merupakan wilayah Kesultanan Kedah dan merupakan persinggahan pedagang. Ada 2 persinggahan perdagangan iaitu daripada Lingga dan Riau dan juga pelabuhan dagang bagi daerah serantau terutamanya dengan Aceh. Pelabuhan awal dibuka ialah oleh orang Melayu Sumatera dan yang diberi oleh Sultan Kedah. Ingat, Pulau Pinang adalah di bawah kekuasaan Sultan Kedah. Ia diberi sebagai membalas jasa menentang Siam. Kenapa? Sebab waktu ini Kesultanan Kedah terpaksa melindungi negeri melalui dengan melindungi diri daripada kerajaan Siam. Pelabuhan ini juga dikunjungi oleh pedagang Arab. Singapura pula merupakan kesultanan di bawah Johor Riau, iaitu meliputi Johor, Pahang dan juga gugusan Kepulauan Riau. Singapura ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman. Yang tinggal di Singapura. Maksudnya bukan di Sultan Johor yang berada di Singapura, tetapi wakilnya iaitu Temenggung Abdul Rahman. Temenggung memajukan ladang gambir. Waktu ni terkenal dengan ladang gambir yang diusahakan oleh orang Melayu dan juga orang Cina di Singapura. Pemerintah Kesultanan Johor Riau ialah Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga. Beliau juga mempunyai hubungan baik dengan Belanda. Ingat, British bersaing dengan Belanda. Tetapi di Singapura, Belanda seakan ada hubungan baik dengan Sultan Abdul Rahman. Seterusnya, di Melaka, Sultan Melayu Melaka merupakan kerajaan Melayu yang unggul pada abad ke-15. Awak dah belajar ni. Tetapi telah ditawan oleh Portugis pada tahun 1511 dan juga Belanda pada 1641. Selepas berjaya mengalahkan Portugis dengan bantuan Johor Riau.
Ingat, Belanda mengalahkan Portugis dengan bantuan Kesultanan Johor Riau. Belanda merupakan menjadikan Melaka sebagai pusat pengumpulan hasil. Kita dari dulu kita sudah belajar Melaka ni satu pengumpulan hasil yang menjadi tumpuan ramai orang. Okey. Tetapi Portugis atau Belanda juga ada satu lagi selain Melaka, mereka ada satu lagi pelabuhan di Betawi. Okey, Betawi yang merupakan juga pusat perdagangan utama di alam Melayu. Okey, perluasan kuasa British di Pulau Pinang, kita akan lihat perluasan kuasa di setiap negeri. Kita mulakan dengan Pulau Pinang dahulu. Okay, pusat kedudukan strategik Pulau Pinang memenuhi keperluan British. Jadi kita perlu lihat ada 3 sebab utama kenapa British nakkan Pulau Pinang. Iaitu pertama, pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan dan pekalan tentera. Boleh ingat dulu, kumpul barang, pelabuhan persinggahan dan juga pengkalan tentera. Jadi kita lihat dengan lebih lanjut. Pusat pengumpulan barang, apa barang yang ada? Yang pertama, British perlu teh dari China. Okay, British nak teh dari China. China pula nak emas, nak biji timah dan rempah ratus sebagai tukaran, dan barang-barang ni semua ada di Pulau Pinang ataupun di kerajaan negeri-negeri Melayu pada ketika itu. Jadi British nak teh dari China tukar dengan apa? Barang-barang yang ada di alam Melayu, iaitu emas, biji timah dan rempah ratus. British juga nak pengumpulan barangan alam Melayu untuk ditukar dengan teh. Okey, jadi macam mana? Barang-barang yang Cina nak, British cari kat mana? British cari dekat alam Melayu. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan teh. Okey, seterusnya pelabuhan persinggahan. British nak ada pelabuhan persinggahan untuk buat apa? Sebab British ada satu pengkalan di India. Dari India nak ke China, di tengah-tengah India, laluan India dan China merupakan kerajaan alam Melayu, dan juga Pulau Pinang ini sesuai untuk dijadikan pelabuhan persinggahan. Untuk buat apa? Yang pertama, nak baiki kapal. Okay, kalau kita sebut R&R sekarang, kalau kita pergi dari Johor Bahru, kita nak ke KL, kita singgah R&R, isi minyak, pergi toilet, makan. Tapi dulu-dulu naik kapal, bila dari India nak ke China, kita singgah dekat Pulau Pinang untuk baiki kapal. Kita nak dapatkan juga makanan. Kita nak dapatkan juga minuman. Dan yang paling penting, kita nak berlindung daripada angin monsun. Angin monsun ni angin yang kuat, yang bahaya. Sebab dulu kapal bukannya buat daripada besi macam sekarang, bukannya kukuh. Jadi bila angin yang kuat, kita perlu berehat dulu, bersinggah dan berlindung dulu. Okay, seterusnya yang terakhir, pengkalan tentera. Okay, British ada bekalan tentera di Bombay, India, tetapi sukar nak mengawal pertempatan British di Madras. Madras ni pun di India. Jadi perlu ada pekalan tentera yang lebih strategik untuk untuk pertahan pertempatan di India daripada ancaman siapa? Daripada ancaman Perancis. Jadi bila ada Pulau Pinang, British ada pekalan tentera yang lebih kuat untuk melawan ancaman Perancis di India, dan juga nak melawan saingan daripada Belanda di alam Melayu. Jadi ingat, jadi ada Pulau Pinang ni bukan sahaja boleh melindungi pertempatan di India daripada Perancis, tapi melindungi alam Melayu daripada Belanda. Okey. Jadi seterusnya di Pulau Pinang, apa yang berlaku? Pertama, terdapatnya perebutan tahta. Perebutan tahta ni berlaku antara kerabat Diraja Kedah. Okey. Kerabat Diraja Kedah menentang pelantikan Tunku Abdul Noor sebagai Raja Muda, lalu berpakat dengan Bugis Selangor menentang Sultan Muhammad Jiwa. Jadi Sultan Muhammad Jiwa mohon bantuan ketenteraan daripada SSTI. SSTI ni adalah British untuk mempertahankan negeri daripada serangan Bugis. SSTI juga menghantar Edward Mountain untuk berunding, tetapi gagal kerana SSTI tidak dapat memberi jaminan perlindungan kepada Kedah. Jadi perebutan tahta ni antara kerabat Raja Kedah dan juga Sultan Muhammad Jiwa yang menentang pelantikan Tunku Abdul Wahab. Okay, seterusnya, ancaman daripada Siam. Selain pada perebutan tahta dalaman, ancaman Siam juga telah menyebabkan kerajaan Kedah ni terpaksa berhubung dengan British, iaitu melalui SSTI. Siam menuntut penghantaran bunga emas. Okay, bunga emas yang terhenti semasa perang Siam Burma. Bunga emas ni macam cukai.
macam bunga yang berbentuk emas. Tak tahun kena hantar. Sultan Kedah berasa tergugat lalu memohon bantuan SHTI untuk menawarkan Pulau Pinang sebagai pengkalan. Jadi Sultan Kedah minta tolong dengan SHTI macam biasa, kena ada balasan, iaitu Sultan Kedah pun menawarkan Pulau Pinang kepada British ataupun SHTI sebagai pengkalan. Ingat bukan beri semua, tapi sebagai pengkalan saja, dengan syarat mendapat bantuan kenteraan daripada serangan Siam. Jadi syaratnya Sultan Kedah minta tolong SHTI ataupun British, okey, tolong saya daripada ancaman serangan Siam. Jadi Pulau Pinang boleh dijadikan pengkalan kepada British. Okey, syarat bahagian disampaikan oleh Francis Light kepada Governor General British di India. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, tipu helah Francis Light. Francis Light nampak peluang. Sultan Kedah dah minta tolong daripada British. Dan juga beliau menyedari kedudukan Pulau Pinang yang sangat strategik. Jadi Sultan Abdul Rahman ni kemudiannya menawarkan pertempatan di Pulau Pinang. Tadi mula-mula apa? Mula-mula nak dapat bekalan, sekarang dah boleh ada pertempatan di Pulau Pinang. Sementara menunggu jawapan hubung syarat yang ditetapkan baginda. Jadi ini peluang untuk Francis Light. Francis Light telah menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island. Prince of Wales Island. Manakala pertempatan ini dinamakan sebagai Georgetown. Sampai sekarang Georgetown ada, jadi kita ingat Georgetown itu merupakan pertempatan utama yang dinamakan oleh Francis Light di Pulau Pinang. Seterusnya, pengukuhan kuasa British pada tahun 1796 Siam menakluki petani dan mengancam kesanan Kedah. Petani ini berdekatan dengan sepadan Thailand dengan Malaysia sekarang. Okay, jadi Sultan Abdul Rahman meminta bantuan keteraan dengan SHTI seperti yang janjikan. Dulu dah janji duduk kat Pulau Pinang, beri bantuan ketenteraan. Tetapi SHTI enggan, dia tak nak sebab SHTI kata kononnya tiada perjanjian. Tak ada perjanjian yang ditandatangani. Maksudnya dah duduk kat Pulau Pinang tapi bila minta bantuan tak nak tolong. Jadi sebab itulah Sultan Abdul Rahman rasa ditipu. Yalah, dulu dah janji nak tolong sebab tu baru boleh duduk Pulau Pinang, sekarang tak nak tolong. Jadi Sultan Abdul Rahman telah menghimpun angkatan perang di seberang perai untuk apa? Nak ambil semula Pulau Pinang. Yalah, dah tipu tapi duduk kat Pulau Pinang tapi tak nak tolong kan. Jadi Francis Light berjaya mengalahkan angkatan perang Sultan Kedah dengan bantuan SHTI menyebabkan Sultan dipaksa menandatangani perjanjian. Okay, sebab apa boleh kalahkan? Sebab British dah masuk dah duduk, dah ada pekalan. Jadi bila Sultan Kedah masa ni nak serang, memang sudah terlambat. Jadi jahat British ni. Jadi setelah dia tak nak bantu, bila Kedah serang, dia menang, dia paksa pula menandatangani perjanjian. Jadi perjanjian persahabatan dekat mana British Kedah 1791 telah mengiktiraf. Sekarang telah mengiktiraf kedudukan British di Pulau Pinang. Maksudnya secara rasmi British telah duduk di Pulau Pinang. Jadi pada tahun 1800, George Lee, Gubernur Pulau Pinang, mendesak lagi Sultan Kedah untuk mendatangani satu lagi perjanjian untuk menyerahkan seberang perai. Tak cukup dengan Pulau Pinang, di seberang perai pun British nak lagi. Seberang perai ini sangat penting sebagai benteng pertahanan. Jadi bila seberang perai itu maksudnya ada painting, orang nak serang Pulau Pinang, jadi ada penampan di seberang perai. Dan juga ini merupakan kawasan pertanian untuk menjadikan sumber makanan penduduk Pulau Pinang. Jadi selesai di Pulau Pinang, seterusnya kita melihat di Singapura. Kuasa British di Singapura. Yang pertama, berlakunya Perang Napoleon. Belanda ditawan Perancis. Jadi Raja Belanda berundur ke England dan mendatangani tanda tangan surat Q. Ikut surat Q, semua tanah jahan Belanda di timur diserahkan sementara kepada British hingga tamat. Jadi Belanda sibuk dengan perang ni di tempat sendiri. Jadi semua kawasan tanah jahan Belanda diberikan kepada British sehingga perang tamat. Jadi apa kepentingan Singapura? Pertama, pelabuhan British Melaka dan Pulau Pinang tidak mampu menyaingi pelabuhan Belanda dan Betawi. Maksudnya Belanda ada pelabuhan di Betawi dan lebih maju. Tetapi British nampak Singapura ni lebih strategik. Jadi kedudukannya di selatan Tanah Melayu boleh mengawal kegiatan perdagangan di mana? Di Selat Melaka dan juga Selat Sunda. Seterusnya, kita lihat di sini, awak boleh lihat pertakuan British. Okay, jadi selepas perang Napoleon tamat, British pun terpaksalah dia kena pulang baliklah Melaka dan Betawi kepada Belanda sebab perjanjiannya sementara saja. Jadi Stafford Reinfeldt dan William Farquhar ditugaskan nak cari pelabuhan
baru. Dan kena pecahkan penguasaan Belanda dalam Melayu. Okey. Jadi Stamford Raffles ni dah tiba di Singapura pada pada Januari 1819 dan membuat perjanjian awal dengan siapa? Dengan Temenggung Abdul Rahman. Temenggung Abdul Rahman. Jadi perjanjian awal ni membenarkan British macam biasa. Dia cakap Pulau Pinang mula awal-awal nak mendiri pertempatan je. Tak kata kuasa lagi. Nak mendapat pertempatan je. Dan tetapi perlu mendapat pengesahan daripada Sultan Abdul Rahman. Jadi Stamford Raffles buat apa? Dia memanipulasikan pewarisan tahta Sultan Johor bagi mendapatkan pengesahan sultan. Macam biasa, dia nak dapat pengesahan, dia akan guna manipulasi untuk memastikan beliau boleh mendapat Singapura. Jadi ini secara langsung isu perang pewarisan tahta. Apa yang berlaku di Johor Riau? Yang pertama, Sultan Mahmud Shah III mempunyai dua putera, ada Tengku Husin dan juga Tengku Abdul Rahman. Tengku Husin dan juga Tengku Abdul Rahman. Pada 1812, Sultan Mangkat meninggal dunia. Tengku Abdul Rahman ni hadir pemakaman almarhum Sultan di Lingga. Tengku Husin pula tidak hadir. Okey. Tengku Abdul Rahman hadir, Tengku Husin tidak hadir. Jadi apa yang berlaku? Tengku Abdul Rahman ditabar menjadi Sultan Johor Riau yang baru sebab Tengku Abdul Rahman hadir. Tetapi Tengku Husin yang tidak hadir diketepikan dan baginda beliau dah telah berundur dan menetap di Riau. Dia pun faham dengan adat Tengku Husin berundur ke Riau. Jadi Raffles mengambil peluang untuk menunjuk Tengku Abdul Rahman menjemput balik Tengku Husin ke Singapura. Okay, padahal Tengku Husin dah ada pergi ke Riau dah. Dan isytihar baginda sebagai Sultan Johor Riau yang baru. Pada Tengku Husin dah tahu Tengku Abdul Rahman telah jadi sultan. Jadi British ambil kesempatan, dia yang jemput. British yang jemput Tengku Husin dan kata, oh Tengku Husin yang sepatutnya jadi Sultan Johor Riau yang baru. Jadi tindakan Raffles ini menyebabkan Kesultanan Johor Riau mempunyai dua orang sultan. Sebab tadi dah ada sultan dah. Tengku Abdul Rahman adalah Sultan Johor Riau. Dan Tengku Husin telah berundur. Tapi bila British buat begini, jadi Singapura telah mempunyai dua sultan. Johor Riau telah mempunyai dua sultan. Okey, jadi apa yang jadi? Perjanjian mengukuhkan kuasa British. Dah ada dua sultan, British nak mengukuhkan kuasa lagi. Okay, pegawai yang terkenal Stamford Raffles. Perjanjian berlaku pada 6 Februari 1819 antara siapa? Stamford Raffles dan juga Sultan Husin yang British telah bawa daripada Riau dan menjadikan sultan baru di Kesultanan Johor Riau. Jadi pertempatan British telah diiktiraf, British menaikkan bendera Union Jack di Singapura. William Farquhar dilantik sebagai residen pertama Singapura. Okay, pegawai seterusnya, ada perjanjian seterusnya melalui John Crawford, perjanjian 2 Ogos 1824. Beberapa tahun kemudian, John Crawford pula telah menjadi residen Singapura dengan lagi Sultan Husin. Apa yang berlaku lepas ini lebih mengukuhkan kuasa British, iaitu Singapura diserahkan kepada British selamanya. Sultan dan Timur hilang kedaulatan. Maksudnya British menjadi milik Singapura menjadi milik British selama-lamanya. Dan hanya diberi pampasan dan pencen seumur hidup. Okay, pampasan dan pencen seumur hidup. Itu saja yang Sultan dapat. Dan yang terakhir, perluasan kuasa British di Singapura. Minta maaf, bukan di Singapura, di Melaka. Okay. Jadi di Melaka, British pertikaian antara British dengan Belanda. Okay, British mendakwa berjaya memajukan Singapura dalam tempoh singkat. Bertekad mempertahankan kedudukan Singapura, yakin Singapura menjadi pelabuhan bebas dan bukan teraya. Bila Belanda mendakwa Singapura di bawah kuasanya, menuntut British berundur dari Singapura, bimbang kemajuan Singapura mengganggu pelabuhan di Betawi. Jadi apa yang berlaku? Mereka mahu menamatkan pertikaian British dan Belanda berkaitan Singapura. Dasar persahabatan British dan Belanda dan penyelesaian untuk perdamaian. Jadi apa kesan perkataannya? Termeterailah perjanjian London atau perjanjian Inggeris Belanda pada 1824 bertujuan untuk menamatkan pertikaian perundungan tegang di dua kuasa Eropah di timur. Melalui perjanjian inilah British menguasai Melaka sebab dah nak membahagikan wilayah, jadi Melaka diberikan kepada British. Okey, jadi ini antara latihan awak boleh tengok dan boleh buat dan lengkap juga kan dalam modul.
Okey, ini soalan tambahan selain pada modul, awak boleh lihat dan tengok. Dan 2.2, Perjanjian London 1844, apa kepentingan perjanjian ini? Okey, ini subtopik terakhir sebelum kita berhenti pada hari ini. Yang pertama, Perjanjian London 1844 menyebabkan pembahagian kuasa pengaruh British dan Belanda di alam Melayu. Mereka adalah penjajah dan mereka pula pandai-pandai membahagikan wilayahnya. Ini berlaku kesalahan pada syarat Perjanjian London pada 1844. Kita tengok di pihak British, British akan berundur dari Singapura. Lebih mudah kita nak faham, British telah memberikan wilayah Indonesia, bahagian Indonesia bawah Singapura dan Indonesia kepada Belanda, manakala British telah ambil keseluruhan kawasan di kawasan alam Melayu ataupun Malaysia menjadi milik British. Dan seterusnya, British menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda, tidak membuka penempatan baru di Kepulauan Riau, Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Manakala Belanda pula taruh tempatan British di Singapura. Singapura British dapat, menyerahkan Melaka, Melaka pun British dapat dan tidak membuka tempatan baru di tanah Melayu. Kesan perjanjian Landa, alam Melayu terbahagi kepada dua pengaruh barat. Sebelum ni Singapura, Indonesia, Malaysia semua dikira satu kawasan yang sama. Kawasan alam Melayu sekarang dah terbahagi kepada dua. Berlakunya perpecahan Kesultanan Johor dan Riau. Sebab Johor dan Riau, Johor ni di kawasan di Malaysia, Riau di Indonesia. Tetapi sekarang bila terpecah, berlakunya perpecahan, terbahagi dua lah Johor dan Riau. Yang terakhir Selat Melaka, sekarang Selat Melaka menjadi penguasaan, berada di bawah penguasaan British sepenuhnya. Jadi pembagian alam Melayu dua lingkungan ke barat, kita boleh lihat di sini. Melaka, Pulau Pinang, Singapura menjadi milik British, manakala di kawasan Indonesia, Bangka Hulu, Bentawi dan Linggau dan Riau di bawah kawasan Belanda. Jadi atas ni British, bawah semua Belanda. Jadi pecahan Empire Kesultanan Johor yang kita tengok lebih detail, Johor telah menjadi tanah jajahan British. Jadi Sultan Temenggung didesak memberi Singapura, kita dah belajar tadi. Sultan terpaksa meninggalkan Singapura dan berpindah ke Melaka. Dan pemerintah Johor berpindah ke pusat dia di Johor Baru. Okey, pengisytiharan kedaulatan Pahang. Sebab British telah menguasai Singapura, Johor dan Riau, Tun Ali di Pahang cuba bebas daripada Kesultanan Johor Riau. Kalau sebelum ni Kesultanan Johor Riau ni di bawah Kesultanan Pahang ni di bawah Kesultanan Johor Riau. Tapi lepas ni berlaku, Tun Ali bebaskan Pahang. Jadi pada tahun 1853, Pahang diisytihar negeri bebas dan berdaulat. Bebas daripada Johor Riau, milik kerajaan sendiri. Dan disebabkan ini berakhirnya Kesultanan Johor Riau. Keluar Riau Lingga diperintah oleh Sultan Abdul Rahman berada di bawah pengaruh Belanda. Dan pada tahun 1911, Kesultanan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda. Hapus terus, tamat terus. Dan wilayah Riau Lingga diperintah secara langsung oleh Belanda. Tiada lagi Kesultanan Johor Riau Lingga. Selat Melaka ini yang paling penting. British nakkan Selat Melaka. Selat Melaka terdiri pada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Bila British mulai menguasai ketiga-tiga ini, maksud British menguasai perdagangan di alam Melayu. Dan pengunduran Belanda daripada tanah Melayu telah membuka peluang kepada British untuk meluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu. Boleh tengok lihat latihan-latihan ni dan juga lengkapkan latihan di modul. Jadi setakat ini saja untuk bab 2.1 dan 2.2. Kita akan lihat kembali bab 2.3. Jika ada apa-apa masalah boleh hubungi cikgu dan terus lengkapkan modul. Stay safe, stay home dan semoga awak mendapat manfaat daripada ilmu-ilmu yang diberikan. Terima kasih.